Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di tapak Ternakan Kelulut di Naura Stainless B, Kuala Kangsar. Hari ini saya akan interview Encik Muhammad Hafiz untuk mengetahui bagaimana dan cara pemprosesan produk madu kelulut. Jadi, mari kita pergi tengok. Assalamualaikum. Salam. Nama saya Alif Yassin bin Naim dari pelajar Universiti Sultan Azhar Shah. Jadi saya ada satu tugasan final project yang berkaitan tentang dokumentari. Jadi izinkan saya untuk interview Encik untuk tentang pasal madu kelulut ni boleh? Boleh dia salahnya. Okey. Terima kasih ya. Interview sana ya. Okey. Okey, terima kasih kerana dapat buat temu bual pasal Naura Stainless B. Okey, so saya ada beberapa soalan lah nak dapat berkongsi lah. Yang pertama sekali, okey, nak tahulah apa sejak bila Naura Stainless B ni dihasilkan? Naura Stainless B ni dimulakan pada 1 Julai 2020. Mana selepas negara kita mengumumkan PKP, saya memulakan projek ni sewaktu untuk mengisi masa lapang lah, masa sebabkan PKP kan. Di samping tu saya mula menternak kelulut ni disebabkan saya ada anak seorang yang mempunyai penyakit asma. Sebab saya pernah dapat maklumat daripada kawan-kawan mengatakan madu kelulut ni bagus untuk asma lah. So dari situ saya mulalah mencari sarang kelulut untuk dibuat percubaan pertama. Saya cuba menternak kelulut ni pada 1 Julai tu. Dari situlah bermulanya saya menternak kelulut. Bermula dengan satu sarang yang saya dapat daripada seorang kawan yang menjualnya kepada saya daripada Seri Iskandar, Perak. Begitu ya. Okey, jadi lepas saya dah tahu pasal sejarah pasal Naura Stainless B ni, jadi saya nak tahulah bagaimana cikgu sendiri menghadapi risiko dan cabaran untuk menghasilkan madu kelulut ni. Dari segi aspek risiko, kalau kita bela kelulut ni, dia ada 2-3 perkara lah. Contohnya kalau dari segi cuaca memain peranan sewaktu kita menternak kelulutnya. Contohnya kita tak boleh letakkan satu kelulut tu letak di kawasan yang terlampau panas ataupun terkena kawasan yang ada kena air hujan. Jadi kalau kena air hujan tu, nanti sarang kita akan jadi berkulat. Jadi bila berkulat ni, kelulut sangat sensitif. Dia tak suka kepada macam spesies yang macam dia tak suka kepada kulat-kulat lah. Maknanya dia menjaga aspek kebersihan lah kalau dari segi kelulut ni. Risiko yang kedua, ancaman serangga. Serangga macam seperti cicak, katak, burung pun datang. Kadang-kadang ada spesies burung yang makan kelulut ni. Selain tu juga, kalau risiko yang biasa yang selalu terjadi, risiko sama ada sewaktu dapat sarang tu dia punya bahagian dalam kelulut tu tak lengkap. Sama ada telur dia tak cukup, ataupun salah satu lagi yang lain selalunya kematian ratu lah. Bila ratu mati, tiada ratu pengganti dalam sarang, automatik risikonya kelulut tu akan lari. Maksudnya dia akan tinggalkan sarang lah. Dari segi itu, untuk jaga risiko-risiko ni, saya akan perbanyakkanlah sumber makanan untuk kelulut. Contoh pokok bunga, pokok buah-buahan, supaya kelulut tu rasa selesa lah. Untuk kita bagi dia rasa selesa, jadi dia tak perlu rasa tak ancam untuk dia melarikan diri lah daripada tempat sarang kelulut, pergi ke kawasan lain lah. Pasal risiko ni dengan cabaran ni memang agak mencabar lah pasal ni. Jadi saya nak tahulah, dah tahu kita pasal risiko dan cabaran ni, saya nak tahulah macam mana proses ni terjadi daripada mula-mula macam mana nak dapatkan madu kelulut tu, daripada sarang ke atau macam mana? Untuk mendapatkan proses kelulut ni, kita sebelum dapat mengutip madu, apabila sarang tu kita dapat daripada, tak kisahlah mana-mana lah, ada kita beli ataupun dapat dalam
yang kita jumpa secara tak sengaja, kita akan buat satu kotak yang dipanggil kotak madu lah. Kotak madu tu kita akan buat ada sebab dalam setiap spesies ada ukuran dia yang tertentu lah. Contoh kalau macam itama, kotaknya lebih kurang dalam sekaki ke sekaki lebih sikit lah macam tu. Itu untuk spesies itama, dan untuk spesies lain tu hampir-hampir serupa, cuma ada spesies besar je kotak dia kita akan buat saiz besar. Okey, bila kita akan letak kotak tu duduk dalam pada sarang, kita ambil masa paling cepat sebulan untuk dapatkan proses mendapatkan madu. Maknanya selepas sebulan kita akan tuai madu tu, sebab madu tu terhasil setelah kelulut tu mengutip semualah nektar-nektar yang ada di sekitar kawasan ni lah, untuk dihasilkan madu ataupun jadikan bibrit. Kan dalam kelulut ni kita ada dua benda yang kita boleh ambil pada dia. Kalau kategori yang untuk boleh dimakan lah, kita ada bibrit dengan madu kelulut. Kalau untuk dari segi proses nak hasilkan benda lain, kita boleh hasilkan macam-macam lagi lah, macam sabun, balm, lip balm, apapun minyak propolis, dan ada lain-lain lagi lah. Cuma di sini kami tidak menghasilkan produk-produk lain, lebih fokus kepada pengunipan madu dan bibrit saja. Mana produk-produk lain kami masih belum buat sebab kan tiada kelengkapan yang lebih baik untuk membuat produk-produk hiliran yang hasil lain lah daripada kelulut. Faham. Okeylah, jadi saya dah tahulah pasal proses ni, tapi saya masih tak dapat membayangkan bagaimana proses tu jadi. Jadi saya tengok cara proses depan, bagaimana proses dia, sarang dia, dan boleh tengok sendiri macam mana produk madu kelulut tu bagaimana rupa dia. Boleh? Boleh. Kalau macam tu boleh, saya akan tunjukkan macam mana proses yang dilakukan oleh saya untuk daripada mula, daripada kita dapat tongkol kayu, dan kita akan pasang topeng, macam mana proses dilakukan. Lepas tu saya akan tunjukkan macam mana caranya saya menyedut madu. Lepas tu seterusnya selepas kita sedut madu, saya akan tunjukkan bagaimana proses dibotolkan. Okey, inilah kelulut peminatau saya yang pertama lah, yang kata kita mula daripada 1 Julai tu, inilah kelulut pertama. Saya mula mentenang lah. Kalau untuk pengetahuan, ini spesies yang kedua lah, yang kita panggil spesies lidah jin ataupun fembrata, kalau kita panggil untuk kelulut lah. Spesies dia jenis besar sikit. Lidah jin sebab bentuk dia macam lidah kan. Betul lah, kita panggil dia spesies ni dipanggil lidah jin lah. Seterusnya, ini yang kita ada special sikit ni, trompet. Kita daripada spesies big humming, ataupun kita panggil jenis damar lah, ataupun kristal. Big humming. Corong dia seperti trompet, nampak dia macam kemek sikit kan. Itulah. Inilah antara yang saya ada bela lah di kawasan saya. Dan begitulah macam mana dan cara proses madu kelulut ini. Dan kepada sesiapa yang ingin membeli madu kelulut ini, di tangan saya ini ada 250 gram yang berharga RM60 dan juga 300 gram ini berharga RM85. Kepada sesiapa yang ingin membeli madu kelulut ini, link ada description di bawah ini. Jadi itu sahaja pada hari ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Hafiz berkaitan proses madu kelulut ini, dan itu sahaja pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.